Kerana kita dipilih berada di rumah Allah, dipilih dalam majlis ilmu, dan dipilih untuk menambah kekuatan untuk merasa dekat dengan Allah. Mudah-mudahan usaha ini diterima Allah sebagai sebahagian daripada kekuatan untuk melayakkan kita merasa bahagia menjadi hamba Allah, menjadi pengikut Rasulullah, dan akhirnya layak untuk bersedia dijemput Allah menjadi tetamunya dan layak masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka dengan ruang waktu yang ada, dengan kekangan-kekangan waktu yang ada, kita mencuba kalau boleh kata nakkan kuliah ni terus, kelas ni terus hidup. Tapi kalau memang ditakdirkan esok kelas nak tutup, kita tak tahu nak cerita macam mana lah. Tapi bukan kerana COVID, bukan kerana apa-apa, tapi mungkin kerana bajet mungkin, atau mungkin kurangnya ahli yang sudah hijrah ke mana-mana lah kita kata, sebab majlis kuliah dah banyak kan. Okey. Jadi siapa yang masih kekal dan kelas masih boleh berjalan, insya-Allah kita akan sama-sama. Kita akan bersama insya-Allah. Jadi sekali lagi hari ini mari kita panjatkan puji-pujian tertinggi kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana kita masih dipilih untuk menjadi mengikut panduan yang dibekalkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus syarat layak bertemu dengan baginda, minum telaga Kausar, dan seterusnya layak dipimpin masuk berjumpa ke syurga Allah insya-Allah. Jadi terima kasih pada yang hadir, dan juga pada Mek, walaupun kesihatannya tidak menentu, namun tetap akan berusaha berada dalam majlis ilmu, kerana tidak ada lagi majlis terbaik ataupun tidak ada lagi program terbaik yang paling tinggi nilainya di mata Allah selain daripada majlis ilmu. Sebab itu sebahagian daripada kesihatan yang kita miliki, yang Mek miliki, walaupun nampak kadang-kadang payah juga, kerana dia sangat taat dengan majlis ilmu. Ini pun satu daripada contoh yang kita boleh angkat, bahawa kita tidak boleh mencari alasan, menggunakan alasan yang kecil-kecil itu untuk tidak berada dalam majlis ilmu, ataupun kita kata untuk tidak hadir, walaupun hadir sebagai pendengar, hadir sebagai murid, hadir sebagai apa pun, tetapi kita ambil kira juga itu adalah sebahagian daripada amal, sebahagian daripada ibadah, dan sebahagian daripada apa yang kita katakan amal jariah ataupun kebajikan-kebajikan yang Allah angkat untuk Allah pilih. Sebab itu siapa yang paling banyak membuat amal jariah, maka syurga rindu kepadanya. Siapa yang paling banyak bersedekah, siapa yang paling banyak memberi makan kepada hamba-hamba Allah, maka itu juga dia termasuk orang-orang yang dirindui oleh syurga. Kalau kata kita nak, kita rindu syurga, tapi syurga rindu pada orang-orang yang sebegitu, dan juga orang-orang yang kita katakan mudah memberi maaf, dan orang-orang yang menjaga lidahnya daripada melukakan dirinya, menghina dirinya, dan melukakan orang lain. Ini pun satu daripada tanda-tanda kita dicintai oleh Allah dan dilayakkan untuk dirindui oleh syurga. Ini yang kita nak angkat kalau boleh. Maka hari ini kita nak tengok mahalnya 2 kalimah syahadah. Sebelum tu apa kita kata, sebab Umi ada beberapa kes, jadi suka berkongsi kes-kes. Okey, macam katalah semalam satu kes di mana menantu tak senang duduk dengan mertua. Okey, bila menantu tak senang duduk rumah mertua, maka menantunya perempuan, anaknya lelaki. Jadi kalau ini ada berlaku pada anda, mak pada anak anda dan sebagainya, maka pesanan Umi ialah, pertama, memanglah suami akan melebihkan ibunya. Suami akan melebihkan ibunya. Okey, sehingga kalau dia tidak dibimbing melalui agama, apa kita kata dibimbing berdasarkan kekuatan akidah, maka dia akan jadi sembang berenang. Semalam kes sudah sampai ke peringkat murung. Murung maknanya isterinya sudah mula mengurung diri. Dia tak nak jumpa siapa-siapa, dan dia sudah jadi seorang yang sangat pemarah. Anaknya dimarah-marah, lempang-lempang, baling-baling gitu. Jadi ini menyebabkan suaminya sangat bimbang. Pertama tak nak jumpa keluarga, tak nak bercakap dengan orang, balik kerja terus masuk bilik, dan cuba elak makan. Jadi badannya dah tinggal besar ni, halus sangat dah. Ini ada disebabkan oleh murung yang sudah disimpan lama. Sebab itu kalau ada menantu anda ataupun siapa-siapalah anak yang duduk dengan mertua, tolong belajar berterus terang. Tolong belajar berterus terang dengan ibu mertua, apa yang benar, apa yang salah. Kerana dia meramal apa yang dia kata benar itu, takut maknya kata salah.
ataupun dia meramal orang lain kata tentang dia tak cantik, ataupun dia ada benda cerita tak menarik. Contohnya dia bekerja, okey. Jadi dia bekerja memang sikitlah ke dapur, betul. Jadi dia merasa macam rendah diri, macam rasa bersalah sebab tidak memasak. Okay, bila dia merasa tak selesa, walaupun dia ada orang gaji, rumah tu ada orang gaji, tapi dia merasa hilang selera sebab dia ada perasaan sebab dia tak tolong masak, dia balik-balik makan je kan. Dia merasa mak mentuanya menilai dia begitu. Jadi akhirnya kita kata macam dia kompres perasaan nak makan. Okay, dia selera nak makan tu dia pendamkan. Okay, jadi dia makan semakin sikit, maka memanglah banyak gangguan-gangguan dari segi kesihatan, dari segi tenaga, dari segi emosinya memang paling cepat marah, paling cepat tersinggung, dan tidak ada lain dia minta cerai. Ini benda-benda yang kalau bolehlah kita, kalau ada dalam keluarga kita, kata kita bantu supaya mak mentua pun berterus terang apa dia harap pada menantu, dan menantu pun berterus terang apa kelemahan yang dia ada dan apa kekuatan yang dia ada. Penantu ini tak pandai masak, tapi bila dia dah diajar masak, tapi dia tak ada confident, kerana dia takut. Pertama dia kata mesti kalau saya masak mesti tak sedap. Ini negative feeling. Jadi perasaan masak tak sedap itu akhirnya menyebabkan dia tidak bersemangat untuk masak. Bila tak bersemangat untuk masak, maka dia tak bersemangat untuk makan, dan tidak bergembira untuk duduk di dapur. Itu masa dia boleh, masa tak serius. Tapi sekarang ni sudah sangat serius sampai dia tak nak jumpa siapa-siapa. Balik kerja masuk bilik, balik kerja dikurung anaknya masuk dalam bilik. Okay, itu sudah sampai ke peringkat yang kita katakan bukan lagi emosi, tapi sudah masuk ke ilusi. Dia sudah membayangkan orang tak suka dia, membayangkan orang tak terima dia, membayangkan dia itu unwanted, membayangkan dia tidak ada nilai dalam keluarga itu dan sebagainya. Dia lebih membayangkan itu, akhirnya nak jumpa yang namanya pertama emosi, kemudian ilusi, kemudian dilusi besok dia mula bertindak. Itu yang dia kelar-kelar lengan, dia kelar-kelar. Kalau anak dia belasah-belasah anaknya, kalau tengah tu dia baling-baling, suaminya dah nampak dia baling anaknya macam tu je. Macam tu. Jadi itu gambaran-gambaran. Maka bila sampai ke peringkat itu, dia akan sampai peringkat, kalau tidak dibantu, dia akan sampai kepada apa yang namanya skizo ataupun halusinasi. Halusinasi makna dia dah dengar, dia dah nampak, dia dah diarah untuk bertindak apa yang dia indak. Okey, terutama mengikut iblis. Jadi sebab itu dia tak rasa dia berkasar dengan anaknya. Dia baling anak tu, anak nangis tu tak ada apa-apa. Dia rasa macam puas. Okey, dia juga merasa suami tak peduli dia, sebab suami tak tahu nak urus dia macam mana. Jadi suaminya ikut saja, tak nak keluar dah, tak nak jumpa orang dah, tak nak makan dah. Jadi dia kata suami saya pun tak sayang saya, mak mentua saya lagi agaknya tak sayang, dia katanya. Jadi dia meramal, memikir, membayangkan yang sangat banyak, tetapi semuanya negatif. Okay, jadi akhirnya terganggu banyak kesihatan. Okay, bila kita sikit makan, tenaga tak ada, emosi melonjak, dia nak ngamuk, nak marah. Okey, itu bahagian daripada rumusan yang mendapat dari kes malam. Jadi kalau ada siapa saudara kita, kawan kita yang duduk dengan mak mertua, jangan memikir apa mak mertua kata pada saya. Tak payah fikir apa mak mertua kata. Mak mertua saya sayang saya ke tak. Kalau dia tak sayang kita, kita kena sayang dia. Tolong hormat, kata itu mak kita juga. Dan sayang mak mentua bermakna menjaga syurga suami. Tolong guna modal ini. Siapa yang jadi menantu sayang mak mertua bermakna dia sedang menjaga anak kunci syurga suaminya. Okey? Maknanya kalau sebab syurga suami pada maknya. Okey, dan syurga isteri pada suaminya. Jadi kalau dia tak mampu berkorban, dia hendak apa yang dia hendak, tapi dia tidak memikirkan, tidak lagi melihat suami itu sebagai besar dan penting, akhirnya dia udah jerit-jerit ni minta cerai. Okey, sedangkan dia tak mampu pun nak ke mana, rumah pun tak ada dan sebagainya. Tetapi sebab pemikirannya sudah bercampur dengan perasaan negatif yang sangat tinggi, kalau tak dapat nanti dia mula mengamuk.
Dia mula marah-marah. Jadi akhirnya akan jumpalah namanya skizo ataupun halusinasi yang di mana perlu dirawat di hospital. Ini sedikit rumusan. Orangnya muda, dalam suaminya baru 32, isterinya baru 29. Tapi nampak dah tua sangat. Nampak very haggard, muka tu dah kering. Dia kurus ya. Dah lengkung dah. Okey, sebab lama sangat tak gelak, dia dah lupa nak gelak. Lupa gelak, dia tak boleh gelak. Sebab itu tolong ambil kira, yang tak boleh ketawa tu sangat bahaya. Okay? Ini di antara perkongsian yang pada Umi. Sama juga anak yang tak gelak. Anak kita remaja ni tak ramai tak gelak dah, ramai tak ketawa dah. Dia ketawa dengan orang lain, dia ketawa dengan kawan-kawan, tidak ketawa dengan kita. Itu bukan normal. Mak jangan biar anak tak bersembang dengan dia. Mak jangan biar anak tak gembira dengan dia. Mak jangan biar suami diam je balik rumah, tak tahu sembang apa-apa. Kerana akhirnya nanti suami hilang idea nak sembang. Akhirnya tak bersembang, dia rasa okey. Bersembang dia rasa susah. Allah, mak dia nak tanya apa pula lepas ni, dia suruh aku cakap apa pula, macam tu. Sebab bila lama ada gap tak bersembang, maka sembang tidak jadi komunikasi yang baik. Sembang sudah dianggap kan dia tanya apa, aku nak jawab apa balik lambat, akhirnya aku nak, dia dah mula worry. Jadi worry, maka dia tarik muka jadi panglima perang. Okay, artinya balik dengan keadaan garang. Jadi siapa pun tak berani nak tegur apa-apa, siapa pun tak berani nak cakap apa-apa. Itu dia terus jadi sangat bahagia. Itu orang yang sudah masuk di ambang sakit emosi. Siapa yang gembira tidak berbual, bermakna dia sudah mula masuk ke ambang gangguan emosi, ataupun kita kata emotional disorder. Tak cantik, celaru. Sama juga kalau orang duduk-duduk macam ni, katalah kita tegur dia salah, tak tegur dia bahagia sangat. Orang tak tengok dia bahagia sangat. Itu sudah masuk. Sudah masuk ke peringkat yang namanya gangguan-gangguan, ataupun kita kata celaru. Dia celaru emosinya. Okay? Kalau anak kita tak suka diajak berbual, berjalanlah dengan dia saja. Pergilah ke mana-mana dengan dia saja untuk dia boleh berbual. Kalau dengan dia beradik lain, dia tak boleh berbual, dia tak hendak berbual. Pertama anak sulung. Anak sulung ni patutnya banyak cakap. Okay, siapa anak sulung jangan suruh diam. Alung diam. Tak boleh. Anak nombor 1, dia suka merintah, dia suka bercakap, dia suka bagi arahan, dia suka dapat perhatian. Tak dapat perhatian, dia renyuk habis. Dah semua orang tak sayang saya. Kita balik apa dia buat tak tahu je. Mak pun tak kisah, siapa pun tak kisah. Anak nombor 1 cepat renyuk, cepat jatuh. Jadi jaga-jaga anak nombor 1, garangnya tinggi, nak dapat attentionnya besar. Kita kata attention seekers. Apa alung balik buat orang, semua orang buat tak tahu je. Baliklah rumah sendiri kan. Contohnya kalau katalah kebanyakan anak nombor 1 begitu. Jadi akhirnya kalau dia renyuk, dia tak bercakap. Muka panjang lah, muka panjang gitu. Itu di antara tanda-tanda dari segi gangguan-gangguan emosi. Walaupun bukan kita kata, orang Melayu boleh sebut gangguan maknanya dia benda-benda halus. Tak. Boleh sebut gangguan. Ini kena gangguan ni. Tak. Itu sebab mi jangan guna perkataan gangguan, tapi guna perkataan celaru. Celaru emosi maknanya dia tak pasti apa perasaan dia. Kedua, dia tak dapat kawal perasaan dia. Ketiga, dia tak dapat nak hurai ke orang perasaan dia. Bila datang kaunseling, tak tahulah saya nak cakap macam mana, tak tahulah jangan. Nasib baik suaminya datang dulu, menceritakan keadaan isteri. Tapi kalau harap isteri, dia cakap tak tahu je, tak tahu nak cerita macam mana, tak tahu. Ada juga anak remaja macam tu yang dah terbang gila-gila sampai ke kaunseling, tak tahu nak cakap apa. Dia akan jadi stop gitu. Itu pun bermakna kita sudah sangat kurang bercakap dengan dia. Jadi mak-mak jangan balik rumah garang sangat. Tolonglah. Jangan banyak arahan, jangan banyak permintaan. Boleh tak? Banyak permintaan. Jom sayang, okey, boleh tolong ibu tak? Tolong ibu sikit je. Ibu nak suruh tolong apa? Dia akan tanya. Kalau tolong pergi ambil itu, pergi ambil ini, pergi ini, itu arahan. Arahan dia pergi tapi berat. Tapi kalau permintaan dia pergi tapi cepat sikit, ringan sikit. Muka pun taklah tegang sangat. Okay? Yang kedua, ucaplah terima kasih. Penghargaan sikit benar. Okay? Isteri nak penghargaan, suami pun nak penghargaan. Saya balik pun dia buat tak tahu ya. Dia balik lagi lah kita buat tak tahu. Kalau orang suami buat tak tahu tu normal. Tapi kalau orang perempuan buat tak tahu suami balik, haru.
Okey, itu tanda-tanda dah mula-mula lah nak angin. Okey, sebab lelaki pertama yang dia nak ialah perhatian. Walaupun 10 minit, walaupun 5 minit. Hai, dah balik je? Loh. Tak nampak ke? Tak dengar ke? Oh, letih juga itu kalau angin. Sebab itu kita kata 5 minit yang pertama jangan cakap apa-apa, 5 minit yang kedua, ataupun setengah orang 10 minit. Balik-balik jangan cakap apa-apa, jangan tanya apa-apa. Okey, sampai dia rasa selesa baru macam tu. Itu orang lelaki. Orang perempuan buka mata, buka pintu je, buka mulut dah. Okey, kalau balik yang buka pintu tak buka mulut, itu bukan orang perempuan. Itu dah masalah. Okey, sebab itu yang isteri semalam ni dia balik pun diam, dia terus masuk bilik diam. Nak ajak makan berat sangat dan makannya sangat sikit. Itu sudah terganggu fizikalnya, terganggu mentalnya, terganggu emosinya, apalagi spiritualnya. Sebab dia jadi malas solat, sebab setan dah masuk. Malas solat, malas baca Quran dan sebagainya. Okey, itu sedikit pengenalan, bukan pengenalan, perkongsian macam mana menantu dengan mertua. Kalau semua jadi mertua, jadilah mertua yang mesra. Okay, mesra maknanya apa? Banyak bercakap. Banyak, bukanlah banyak nyoal. Banyak cakap dengan banyak nyoal tak sama. Tadi pergi mana, buat apa, tengah hari makan apa? Oh, letih lah juga. Nampak pakai baju baru, oh cantik baju, berapa mahal? Mahal ke murah, beli kat mana? Berhutang ke tak? 2 kali bayar, 4 kali lah. Itu pun tak jadi juga. Okay? Artinya berbuallah benda-benda yang ada kaitan dengan hubungan untuk membina. Maknanya tak sama ada benda-benda common, benda-benda biasa, pasal makan, pasal dapur, pasal artinya jangan menyentuh peribadi. Oh cantik tudung, apa tak beli mak? Renyuk lagi kan. Jadi kalau boleh jadi mertua ni, kalau isteri menantu ternampak cantik, wow cantik lah, pujilah, tak ada masalah pun. Kita takut je nak puji menantu kan. Jadi tolong pada mak yang ada mak mentua lah, yang ada menantu lah, yang jadi menantu ini mahal. Muka macam mana pun pada mentua, tolonglah baik, tolonglah tegur, tolonglah bawa kuih apa kegemaran dia, tolonglah bawa buah apa pun. Sekurang-kurangnya permulaan percakapannya, mamak kita ada beli buah, tokonglah, kita ada beli mata kucing, kita ada beli kuih kegemaran, kuih keria contohnya. Artinya kita kenal pasti apa yang paling cepat membuka perasaannya. Kalau Mian dah garanti buah lah, bagi buah selamat dah. Contohnya sebab memang kaki buah. Jadi kalau menantu yang datang malam ke, yang apa ke, dia tahu timing tak kena tu, kita dia buat buah sikit. Cepatlah dia punya entering tu cepat. Okay. Bukanlah semaknanya mesti bawa dok lah, tapi belajar-belajarlah membawa. Kerana tanda ingat, tanda kita, dia ada di hati kita. Nampak kuih kegemaran dia, belilah seketul, bukan nak beli banyak pun kan. Dah malam tak payah beli, Allah teringat ke mak. Okay. Jadi itu pun walaupun dia tak makan malam tu, alah kita teringat kat mak, kembang hati mak weh. Okay, kalau anak kata dia teringat mak tu, hati kembang. Itu pun akhirnya nanti tidak banyak yang luka keluar. Okay, wahai mak mentua, tolong gembira jumpa menantu, walaupun menantu yang jadi hantu. Doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Sebab bila menantu mula rasa mentua tak suka dia, tak sayang dia, alamak, pening mak anak kita. Pening anak kita. Anak lelaki nak mengurus isteri yang berperasaan begitu sangat sulit diurus. Okay, sebab dia tak boleh buang mak dia. Okay, dia kena layan mak dia, dia kena ikut mak dia, dia kena jaga mak dia, tapi menantunya ngok-ngak. Oh, pening. Okay. Jadi tolonglah jadi penasihat yang positif. Okay. Mak ni kadang-kadang laser, tapi kamu janganlah ambil hati. Kita siap-siap cakap kat dia. Mak kadang tak perasan macam tu. Okay. Mudah-mudahan yang datang ke pejabat ini adalah menantu-menantu yang sudah jadi calon syurga. Okay, insya-Allah. Okay. Hari ini sebenarnya nak bincangkan, nak berkongsi sedikit apa yang tersimpan dalam ungkapan 2 kalimah syahadah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Sebab bila kita kata 2 kalimah syahadah, kita rasa bila kita 2 kalimah syahadah, bila kita merasa, bila kita mengalami, bila kita mula merasa 2 kalimah syahadah tu penting. Ada tak saat itu? Ada tak momen itu bagi kita yang dah anak-anak yang kita kata anak Islam baka ni?
Kita tak ada momen itu. Dibandingkan dengan mu'allaf, ada momen yang dirakam untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Itu bezanya antara kita dengan mereka. Kenapa mereka bila masuk Islam cintanya berganda-ganda, semangatnya berkobar-kobar, dan merasa Islam tu sangat indah, Islam tu sangat mahal. Macam tu. Minggu sudah Umi bersama dengan pendakwa-pendakwa orang asli. Okey, jadi dia buat dai untuk anak-anak orang asli. Dai daripada orang asli. Jadi bila kita mendengar bagaimana mereka masuk Islam saja, macam mana mereka dapat Islam itu, ya Allah, ada yang letak pisau dah. Okey, pak cik letak pisau dah ni. Sebab kalau orang asli Tok Batin tu big boss. Kira kalau big boss tak setuju, panas duduk dalam kawasan itu. Dan mereka pula berkelompok. Orang senoi lah, maknanya dia geng. Tapi kalau dah geng dia tu tak suka dia, satu penderitaan yang sangat. Okey, jadi apa yang kita kata, pertama kita tak ada momen itu. Kita tak ada saat kita dapat 2 kalimah syahadah yang benar-benar masuk ke hati. Okey, kita dapat sambil-sambil. Betul atau tidak? Kita tak pernah kata jom angkat tangan jauh jari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada. Okay, jadi pada semua yang mak yang ada di sini, tolong bina momen itu. Kena tolong ambil saat itu, tolong buat saat itu. Walaupun anak kita bukan mu'alaf, anak kita memang dah Islam. Supaya dia tahu bila dia kemudian terang 2 kalimah syahadah tu apa. Apa pentingnya, apa perlunya. Pintu masuk. 2 kalimah syahadah pintu masuk dari tak boleh pergi boleh. Dari tak dapat syurga dapat syurga. Dari tak dapat iman dapat iman. Dari tak kenal Tuhan dapat Tuhan. Kalau cerita orang asli, mereka tahu mereka ada Tuhan tapi tak tahu siapa. Tuhan kita kan nampak kita. Tapi bila tanya siapa Tuhan kamu, dia tak boleh jawab. Itu kebanyakannya yang orang asli, sebab mereka spiritualnya tinggi. Sebab dia banyak spirit-spirit kan. Dia banyak percaya dia tu ada ini, ada kuasa-kuasa ni dia percaya. Tapi tak tahu nak gabungkan kat mana. Okay, kalau kita kata kalau orang Kristian adalah Isanya, adalah apa, mereka tak ada nama. Tuhan dia pun tak ada nama. Okay, maka itu sebahagian daripada pintu masuk yang paling mudah digunakan oleh pendakwah. Kamu percaya kan ada orang cipta kamu? Kamu percaya kan pokok ni buah sebab ada Tuhan bagi buah? Kamu percaya kawasan ni subur sebab Tuhan tolong kita? Masa dulu dipindahkan dah kan? Jadi nak masukkan 2 kalimah syahadah tu tidak sesusah mana, sangat-sangat lah. Walaupun susah-susah lah juga yang mana yang tak dapat hidayah kan. Tapi sebab mereka sudah ada keyakinan bertuhan itu, tapi tak tahu, tak ada nama Tuhannya. Itu pengalaman. Macam kita tahu ada Tuhan dulu tu. Tapi syahadahnya tak terpasak. Syahadah, sebab itu anak kita ramai yang tak boleh syahadah. Dan yang bukan saya tak boleh, tapi tak rasa syahadah tu penting. Kita belajar ilmu lain, belajar semacam-macam benda, jumpa ulama itu, jumpa ulama ini, jumpa ustazah itu, ustazah ini, tapi kita tak pernah tanya, tak pernah semak syahadah aku ni lekat ke tak lekat, syahadah aku ni kental ke tak kental, syahadah aku ni masuk dalam urat saraf ke tidak, syahadah aku ni masuk dalam tulang ke tak, syahadah aku masuk dalam amalan harian aku tak, syahadah ni masuk tak dalam pergaulan aku, syahadah ni masuk dalam kelakuan hari-hari aku. Tak ada. Kita tak pernah fikir yang tu. Sebab itu bila kita dapat pendedahan dalam bentuk yang berbeza dengan ustaz-ustaz, maka kita nak masuk tu, alah dah syahadah dah lah. Dah. Apalagi British. Kenapa British tak buat syllabus? Dulu sebab sistem pendidikan berdasarkan pendidikan di barat, di British. Tidak ada pelajaran agama yang dimula dengan syahadah. Sampai sekarang. Kafar kita pun tak ada mulakan dengan syahadah. Dia mulakan dengan solat. Okay? Kalau mengaji dimula dengan mukadam. Tapi membatangkan nak ibadahnya tidak dimula dengan syahadah.
Ini sebahagian daripada pancing Yahudi yang untuk anak kita tak lekat dengan Tuhannya. Tak lekat dengan Tuhannya, tak sanggup berkorban untuk Tuhannya. Sebab itu dia senang lekang. Kalau kata yang masuk Islam, yang masuk Kristian di Penang tu, sekolah tahfiz, sekolah agama, sekolah tahfiz lah. Maknanya latar belakang agamanya kuat. Tetapi ilmunya banyak. Quran boleh baca, boleh tafsir apa semua, tetapi kekuatan keyakinan bersyahadahnya kosong. Dia tak rasa dua kalimah syahadah itu adalah kunci untuk dia cantum segala benda ilmu yang dia ada. Macam kita sekarang belajar ilmu banyak kan, sebutlah apa tahu, semua isu semua tahu. Tapi kau tanya balik, you rasa syahadah you kental tak? You rasa dalam darah you ada syahadah you tak? Dalam perjuangan you syahadah dulu ke kemahuan dulu? Okay, kalau kita menjawab persoalan, kita menjawab persoalan itu berdasarkan syahadah kita. Syahadah mana? Akidah, betul? Ataupun berdasarkan agak-agak, atau berdasarkan apa yang kita belajar je. Ustaz tu cakap, nampak tak? Kita selalu kata, ustaz tu kata. Tak ada yang dari kita, rasa kita. Boleh nampak kalau kata Allah itu wujud, benar, wujud ada kan. Sifat 20 kita belajar wujud, qidam, baqa, hafal macam nak gila. Tapi Allah itu tak wujud di hati kita. Nampak tak? Ini masalah besar. Ini apa bila kita mengkaji, bukanlah mengaji, bila bercampur balik dengan orang yang bukan Islam, nak masuk Islam itu. Apa kekuatannya nak dibagi? Bukan ilmunya, tapi keyakinannya. Semacam mana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dapat syahadah aja satu. Dia tak dapat ilmu lain. Nampak tak? Tapi syahadahnya dimasuk sampai daging tulang urat saraf. Tak lekang dah. Orang katalah apa pun, ya Allah, Ahad. Dan dia pertahankan ahadnya itu daripada budak lagi, daripada jadi hamba sampailah kepada bebas jadi hamba. Dan dia kata apa? Dengan ungkapan syahadah ini membantu aku berubah dari jadi seorang hamba bebas menjadi orang sempurna, orang merdeka. Itu sumbangan besar yang kita kata Bilal pegang. Aku jaga syahadah ini. Dia ilmu tak tinggi, tapi dia jaga syahadah, jaga solat, jaga uduk tu. Bayang dari subuh nak sampai subuh balik. Macam mana raya? Kita pagi kena tengah hari sampai duha pun dah berdekat-dekat dah. Betul tak? Kerana kita tak kisah sangat ada uduk atau tak ada uduk. Tapi Bilal, dia tak boleh nak go on. Tak boleh meneruskan apa-apa dia nak buat selagi uduknya tidak dibaharui. Apa sebab uduknya lekat? Uduknya menyebabkan selipernya dengar. Selipernya sampai syurga dah. Sebab apa? Bukan dia hafal 30 juzuk ke tafsir apa ke benda. Nak. Dia tak sempat belajar banyak. Dia hanya jadi Bilal. Tapi keyakinan kepada dua kalimah syahadah itu membuat dia sangat kental. Sebab itu sekali lagi, kalau kita tidak belajar balik apa ada dalam syahadah, kita akan jadi sulit untuk rindu dengan Allah. Sampai lani kita belum rindu dengan Allah. Sampai lani kita belum rindu sangat dengan Rasulullah. Okay? Kecuali Rabiul Awal, Rabiul Akhir kita. Dan membaca kisah Rasulullah bukan satu yang menarik. Itu tanda-tanda dari segi psikologi. Kita pun jarang bacakan kisah Rasulullah kepada anak-anak. Dalam iPad anak-anak tak ada kisah Rasulullah. Ada kisah semuang. Daripada Babylon, daripada Firaun, apa semua. Kisah artis banyak. Tapi tak ada kisah Rasulullah. Sebab tak ada siapa-siapa. Ini yang Yahudi pegang. Dalam kita punya YouTube tak ada banyak yang untuk kanak-kanak lah. Kalau kartun ke apa ke, kisah sahabat kan banyak kan. Tapi kenapa Robin Hood apa semua tu ada? Cerita kartun tahap apa yang dicipta, tapi tidak menyentuh apa yang peristiwa berlaku dalam hal-hal dengan sahabat. Boleh nampak? Maka sekali lagi kita kata syahadah sangat-sangat penting, kerana dalam dua kalimah syahadah itulah tersimpannya kebahagiaan tertinggi.
Apa sebab kita kata kebahagiaan tertinggi? Orang yang dapat syahadah, ini pengalaman balik dengan kemarin punya berjumpa beberapa orang pendakwah. Rasa-rasa dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah tu daripada tenggelam ni, daripada dalam air, dia kata, daripada lemas terlonjak. Artinya dia rasa, ya Allah, syukur ya amat-amat. Artinya dia rasa besarnya sumbangan bila dia dapat diuruskan untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Naik dulu umum ni. Okay. Sebab itu apa jadi pun, sebab keluarganya ada lagi, dia baru dengan adik, dia perempuan, dia dengan adiknya baru Islam. Dalam rumah tu yang lain belum Islam. Dia pujuk mak dia, mak dah tua dah, tak kisahlah, kamu muda lagi, teruskanlah. Tapi maknya tidak menentang. Tapi dia sedih sangat kalau mak dia mati. Maknya dah mati belum sebagai, tak mati sebagai orang Islam, mati sebagai orang kafir. Itu yang membuat dia sangat-sangat sedih. Sebab itu bila kita berbincang dengan mereka yang baru dapat syahadah, seolah-olah baru dapat dunia, baru dapat satu dunia yang sangat baru dan sangat mahal. Okay? Ini yang kita tak ada. Kita tak ada. Bila tengok muka ustaz-ustaz kita yang dengar pun, bila kita dengar macam mana mereka nak dapat 2 kalimah syahadah, baru ustaz-ustaz dia, we don't have anything. Tak apa pun tak ada nak offer. You have the experience. Macam mana bertukar dari tak ada syahadah kepada ada syahadah. Sebab ramai, termasuklah beberapa ustaz-ustaz kita yang popular-popular, yang atas sejarah. Ya Allah, best yang jadi you all. Kita tak melalui proses itu. Sebab itu cinta kita sekejap ada, sekejap tidak. Kita nak tutup aurat je pun kita kadang-kadang pusing pening. Betul ke tidak? Apalagi nak buat apa kita kata taat dalam ibadah-ibadah yang lain. Apa sebab? Pertama, dia merasa bahagia dapat 2 kalimah syahadah. Sebab Allah kata dalam 2 kalimah syahadah itu ada bahagia tertinggi. Kalau kamu orang kaya, kamu bahagia dengan rata. Tapi kalau kamu mati, kamu tinggal. Kalau kamu pangkat besar, kamu pencen. Bila kamu ada banyak istana besar, istana tinggal. Jadi bahagia kamu hanya di sini. Tetapi dapat 2 kalimah syahadah, bahagia kamu di sini dan di sana. Sebab 2 kalimah syahadah itu buka pintu dia untuk nampak apa dunia, apa akhirat. Sebab itu kita yang sudah ada 2 kalimah syahadah, tolong pasak dengan anak, ini pintu masuk nak jumpa Allah. Ini pintu masuk nak jumpa bahagia. Okay? Sebab itu kita datang dengan keyakinan, bukan datang dengan ilmu. Ilmu saja tanpa keyakinan tak lepas. Sebab itu anak kita belajar sekolah, habis sekolah Arab, sekolah agama, sekolah tapi bila sampai peringkat pekerjaan, dia collapse. Jujurnya tak lepas, pancurnya tak lepas, ikhlasnya hilang, semuanya hilang. Apa sebab? Sebab itu bila kita melihat, itu yang pertama. Maka kita katakan 2 kalimah syahadah itu membantu kita, memberi kita satu ruang yang sangat mahal yang namanya ruang bahagia. Dari tak ada Tuhan kepada ada Tuhan. Kita pula kata ada Tuhan, tapi kita tak bahagia dengan ada Tuhan. Bahagia tak agak-agak? Tak rasa bahagianya macam ada anak, macam ada suami, macam ada isteri. Sebab itu kita cepat ngantuk bila bercakap dengan Tuhan. Kita cepat penat kadang kuliah yang ada kaitan dengan Tuhan. Jauh ada cerita lawak, tak tidur kita weh. Tapi kalau ada kaitan dengan agama, sebab kita banyak dekatnya dengan syaitan, jauhnya dengan malaikat. Sebab itu kita cepat ngantuk, cepat letih. Itu tanda pertama. Sebab itu pada mereka yang nak belajar, masa dijanjikan akan diadakan majlis untuk 2 kalimah syahadah, untuk mengucapkan dengan syahadah, ya Allah, rasa bukan raya, rasa lebih dari raya, rasa macam nak masuk syurga. Sebab dia kata apa? Kalau kami tak ada 2 kalimah syahadah, baik macam mana pun kami, rajin macam mana pun kami, hebat macam mana pun kami tak boleh masuk syurga. Ni bayangkan. Kita pernah terfikir sampai begitu tak? Okay. Ini yang kita kata, Mi kata, ya Allah ya Tuhan, syukur alhamdulillah kamu temukan aku dengan mereka-mereka ini. Maka bahagia kita ialah bahagia dengan syahadah yang kita pegang, syahadah yang kita masuk dalam hati, dalam darah, dalam daging, dalam amal, dalam pergaulan. Sebab itu kita kata kita ada Allah, kita ada Rasulullah. Betul?
Barangkali kata Allah, kenapa kita boleh lawan Allah? Kenapa kita masih boleh bohong? Kenapa kita masih boleh tidak jujur? Kerana apa? Syahadah kita tak lekat sampai ke hati. Tak lekat. Ada orang ajak bohong-bohong, ajak borak-borak, ada rasuah-rasuah. Sebab syahadah kita tidak benteng kita. Okey? Aku nak saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya. Ada yang seorang tu dah bekerja di Mawib, dia kata apa? Apa jadi pun yang keluarga saya ugut saya rela. Walaupun saya harus mati. Dia duduk dengan keluarga dia. Saya tidak akan tinggal keluarga saya, dia kata. Mak ayah, adik-adik jangan susah hati. Akak akan jaga kamu semua. Walaupun akak ada masuk Islam. Okay? Sebab akak nak tunjukkan jadi orang Islam ni paling indah, paling baik, paling jujur, paling santun, paling senang bantu orang. Akhirnya dia dapat Islamkan lebih 20 orang. Hanya dengan kelakuan, hanya dengan penampilan. Dah boleh buka kelas, buka kuliah. Hanya dengan sikap baiknya, bantu. Yang dia bantu orangnya belum Islam, tapi dia bantu sungguh-sungguh sampai semua orang rasa kehadirannya sangat-sangat diperlukan. Yang tak Islam pun suka dengar cerita dia, dengar kuliah, tengok sembang. Akhirnya terangkat dan masuk Islam. Maka sekali lagi anak kita pun celung belam weh. Sebab kita tak nampak, kitanya komitednya tak nampak. Tapi dia tunjuk komited dia. Pertama dia dapat adik dia ikut dia. Yang lain tu semua rakan-rakan lah. Maknanya orang-orang di luar keluarganya. Okay, sebab dia kata mak saya dah tua, jadi mak saya kata tak apalah, aku mati ikut mana pun. Tapi dia tetap menangis depan mak dia, doa dengan mak. Saya nak mak mati sama saya masuk syurga. Saya nak mak mati tak masuk neraka. Saya nak mak mati tak jadi orang kafir. Hari-hari dia bisik ke mak dia macam tu. Okay, kita bisik kot mana? Kalau kita pun tak jelas lagi boleh lepas ke tak boleh lepas. Tapi mereka yakin bila kami sudah bersyahadah, okay, kami ada ruang besar untuk masuk syurga. Kita ada tak agak ruang besar? Kecil ke besar agak? Tak tahu lagi. Ibadah pun kita, padah pun kita, melawan pun kita, sombong pun kita, kedekut pun kita, berkira pun kita. Apa lagi? Maknanya kekuatan yang kita ada, syahadah kita tidak membuat kita berbunga. Boleh nampak? Jadi kalau boleh, minta maaf lah, ini macam cerita je, tapi itulah hakikat yang Umi nak beritahu. Tolong angkat balik. Aku nak jadikan tiada Tuhan melainkan Allah. Aku tak akan lawan Allah. Okay? Kalau kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, aku akan buat kerja tolong siapa pun kerana Allah. Bukan kerana dia orang Islam, kerana dia bukan Islam, atau bukan kerana dia baik, bukan kerana dia jahat. Aku nak bantu, nak derma dalam, aku nak sedekah dalam apa keadaan pun. Itu yang dia buat. Ya Allah, dia ada dusun durian, dia hangkut siapa saja datang percuma. Sampai semua orang rakam, jom kau pergi kampung dia, jom pergi makan durian. Sebab itu dakwah pertamanya. Dakwah pertamanya baik, bina ukhuwah, betul? Bina sahabat, bina kerabat, baru bercerita. Dan dia tidak pernah cerita agama. Okay? Dia cerita kebaikan. Buat macam ni bagus, buat macam ni bagus, buat macam ni baik, buat macam ni baik. Buat macam ni kamu jadi sihat, buat macam ni. Ya Allah, Tuhan tu last sekali. Itu yang terus syahadah tu. Terus syahadah. Dia tak cerita Tuhan dulu dah. Buat macam style Nabi lah. Tolong dulu, tolong. Sebab itu mangsa perang, ataupun kita kata tawanan perang tu dilayan macam tetamu. Bukan layan macam tawanan perang. Dilayan macam tetamu sehingga tawanan perang kami tak nak balik. Semua terus masuk Islam. Sebab melihat bagaimana layanan Rasulullah terhadap tawanan. Kita tawanan je agaknya. Seksa dulu, baru dalam lokap je setengah mati. Betul? Katanya dia belasah dong-dang. Ni ikut cerita orang yang dapat, yang pernah masuk lah. Anak buah mi pernah masuk. Ya Allah, cik oi katanya. Tapi sebab dia tu pandai ngaji sikit, minta jadi imam. Selamat dia sikit.
Wih, dia pandang ngaji, dia boleh jadi imam atau polis selut sikit lah. Kalau tidak, sepak tenang teranjang ayo. Bahasa tak ada bahasa elok punya. Masa itu syahadahnya kosong. Kita tidak melihat orang yang salah itu sebagai hamba Allah dah. Maka sekali lagi mari kita sama-sama melihat. Pertama, kita ada syahadah, kita tidak akan lawan Allah. Itu yang pertama. Kedua, kita nak minta dengan Allah supaya cinta dengan Allah itu bertambah tebal, bertambah tebal. Apa caranya? Buat baik, buat baik, buat baik. Okey? Buat baik mula dengan apa? Ilmu. Maksud sebab kita kata kita nak tambah ilmu, setiap datang majlis ilmu, tolong minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan ilmu yang aku ada ni aku boleh kongsi. Aku bukan nak ajar, aku nak kongsi je. Okay? Artinya kita remind diri kita untuk rasa apa? Bahagia dapat ilmu itu, dan berkahnya ilmu itu apabila kamu dapat pakai, dan kedua kamu dapat kongsikan. Sebab itu kita ada nota 4 lori tapi siapa pun tak boleh baca. Aku nulisnya ngantuk. Jadi macam mana? Betul? Sebab itu dijanjikan kalau kita tengok surah Az-Zumar ayat 33, dia kata apa? Orang yang membawa kebenaran itu Muhammad dan benar dan dibenarkan. Maknanya kalau kita pegang syahadah itu dengan hati, walaupun nampaknya yang Umi cakap macam tak nampak. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Sebab bukan dalam poin. Poin pertama ni, poin kedua. Kalau nak jadi pandai, 1 begini, 2 begini, 3 begini, tak. Apa yang Umi kongsi ni untuk melihat balik, masuk melalui hati. Okey, aku ada syahadah, aku tak boleh bohong. Aku ada syahadah, aku tak boleh tipu. Aku ada syahadah, aku tak boleh pukul anak aku. Aku tak boleh syahadah, aku tak boleh rasa. Aku ada syahadah, aku tak boleh kedekut. Aku ada syahadah, aku tak boleh dendam dengan orang. Aku ada syahadah, aku tak boleh masam muka. Allahu Akbar. Jadi benteng. Cara dia hurai tu, Allah ya Tuhan, kita rasa lumpuh. Maknanya kita ni baru banyak ni. Bayangkan dia melatih diri, tak bohong, tak busuk hati, tak kedekut, senang tolong orang, bekerjasama, hormat orang, senyum, baik dengan semua orang, tolong semua orang. Allah limpah rahmat, pertolongan, petunjuk, hidayah. Itu sebahagian daripada kenapa kita kata 2 kalimah syahadah itu sangat-sangat membahagiakan. Kerana dari kami tak boleh masuk syurga, kami layak masuk syurga. Siapa yang layak masuk syurga? Orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa mesti baik. Itu dia punya cara penyampaian yang paling mudah. Nak jadi orang bertakwa mesti baik, tak boleh basam dengan orang. Assalamualaikum khabar. Mesti lembut dengan orang, mesti hormat dengan orang, mesti santun dengan orang, mesti jadi orang yang paling disenangi. Walaupun tak kenal, walaupun kali pertama jumpa, walaupun dia tak sebulu dengan kita ke, dia bukan sepejabat dengan kita ke, dia anggap dia sudah sangat bahagia, maka dia nak kongsi bahagia itu dengan semua orang. Ini konsep yang dia ada. Sebab itu kita tak ada, bukan kita baik ke 2 orang sebab dia kawan kita. Oh, kita tak kenal yang tu. Pada depa tak ada. Pada depa tak ada. Kenal tak kenal baik. Kenal tak kenal tolong. Kita ni buruk sangkanya dapat gantang. Sebab itu kita cepat-cepat. Oh, dia tak boleh. Dia nak kalau bagi muka dan nanti naik kepala. Dia ni, kalau tolong lari minta. Dia ni, kan? Dalam kepala kita dah tak banyak syahadahnya. Dah banyak kotornya daripada kemurnian syahadahnya. Sebab itu tolong bawa dengan anak, angkat sama-sama, main kita sama-sama. Tolong baharui syahadah anak-anak mak, ikut mak. Balik angkat 2 kalimah syahadah. Baharui 2 kalimah syahadah kita bersama anak-anak. Tolong barui supaya bila anak ditanya, bila kamu syahadah secara sedar? Bila kamu syahadah secara sungguh-sungguh? Bila kamu syahadah sampai kamu faham? Lepas kita ungkapkan, kita hurai satu-satu. Syahadah ni buat kamu jadi begini, tukar kamu jadi begini, tukar perasaan kamu jadi begini, tukar perangai kamu jadi begini.
Tapi mak kena ada dululah perangai tu. Yang masalah kita nak cakap benda baik, tapi mak tak ada. Mak letih 4 hari juga. Garang 4 lori juga. Singa tak habis-habis. Boleh tak belajar tak marah? Belajar lembut je cukup lah. Lembut perkataannya, lembut wajahnya, lembut bahasanya, lembut hatinya, lembut perbuatannya. Boleh tak? Walaupun marah tapi lembut. Sampai hati anak ibu ni tak nak basuh pinggan. Nantilah sekejap lagi lah. Nampak tak? Ni bila nak basuh pinggan ni? Nak tunggu besok? Lusa? Oh alah. Artinya sekali lagi bahagianya ada 2 kalimah syahadah. Apabila kita telan 2 kalimah syahadah itu, jadi semua yang ada dalam dasar kita. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam darah, apa yang ada dalam daging. Artinya tidak ada satu ruang yang iblis boleh dorong supaya kamu jadi tak payah cakap betul-betul. Cakap yang kalau cakap betul-betul kan susah. Kan ada orang cakap kita dulu, cikgu ajar kita bohong 4 lori, betul kita belajar bohong dari sekolah. Homework dah buat belum? Dah cikgu tapi tinggal. Selamba je. Kerana syahadah kita tak benteng kita untuk tidak berbohong. Itu sebab kita tak berapa pandai sebab bohong cikgu. Bohong cikgu dosanya macam bohong mak. Dan kita bohong mak kita berapa lori? 3 lori, 4 lori bohong mak. Oh, betul ke tidak? Masa remaja lagi banyak bohongnya. Tak nak remaja yang kaya sikit. Oh, pergi library. Tapi tak mana-mana library. Buku tak ada, apa tak ada. Baca je tidak. Betul? Ini yang kata di rumah pakai baju lain, sampai keluar dah jadi baju lain. Pun banyak. Kerana syahadah tidak jadi benteng. Jadi tolong bangun balik. Kita ni sendiri. Aku ada syahadah, tapi aku ni busuk hati ke tak? Aku tengok orang jeling ke tengok betul-betul? Aku tegur orang, aku rasa mesra ke terpaksa tegur? Assalamualaikum bos. Bos pula jadi muka panglima perang. Nak senyum payahnya, nak lembut payahnya. Sebab kita ni berdakwah di peringkat bawah, atas tak. Orang atas entuk kita terus jadi. Aku dah pergi kuliah dah, kenapa dia marah aku nak kena marah dia? Kenapa aku tak boleh kuat kalau kena marah aku nak ucap terima kasih kat dia. Terima kasih bos marah saya. Saya takut bos marah, saya tak takut. Tapi kalau Tuhan marah lagi takut. Berani tak kita cakap? Kiamat. Itu dah dia kata lawan etika. Betul? Itu yang menyebab, itu tanda kita syahadahnya tak protect kita. Itu sebab kita tidak bahagia ada syahadah. Ini satu yang mendapat bersama-sama berdialog atau bermasa bersama dengan pendakwah orang asli yang baru berlaku sebulan sudah. Kemudian kita kata dia siapa yang mengungkapkan 2 kalimah syahadah. Pertama kita kata dia kunci kebahagiaan. Minta maaf banyak masa berjalan laju sangat. Kedua, dia merupakan orang yang menjadi warisan agama. Kalau kita kata kita ada 2 kalimah syahadah, pastinya kita dapat jadi pemegang warisan. Pemegang warisan dari siapa? Pemegang warisan dari Rasulullah. Apa tugas pemegang warisan? Sebar sebanyak-banyaknya syahadah itu. Artinya ajak orang untuk ucap 2 kalimah syahadah dengan betul. Kau nampak dia bohong, kau ni mengucap balik tengok. Hang ada Tuhan ke tak ada Tuhan ni? Cakap bohong kat aku ni. Kalau dia jadi majikan, saya percaya semua anak buah saya ni orang Islam yang ada 2 kalimah syahadah. Betul ke tak? Bermakna mereka tidak berhak buat klaim bohong. Kalau itulah majikan buat, Allahu Akbar. Saya tak nampak, tak tahu, tapi yang atas tahu. The big boss tahu, tapi bos kita tak ada. Alah, tulis je. Allahu Akbar. Min dulu masa kerja bohong banyak. Sebab bos galak berbohong. Kalau outstation je bayang you duduk sebilik 2 orang lepas bil seorang satu. Halal ke tak halal? Klaimnya bil seorang satu. Tak apa, saya yang sign. Aduh. Dengan saya kalau saya lepas lah semua. Aduh. Nampak dah.
Artinya kita dari sekolah, dari rumah, dari pejabat, dosa 4 lori dah weh. Kerana syahadah kita tak jadi protector. Jadi dari hari ini, pertama kita kata kita nak jadikan 2 kalimah saja kita kunci. Kunci aku nak jadi baik dari sekarang sampai mati. Aku nak tolong orang, aku nak seronok dengan orang, aku nak tegur orang, aku nak tolong orang, aku nak ibadah, aku nak. Tapi kita ibadah lagi banyak, ibadah lagi masam muka. Pegang tasbih ni. Astagfirullahaladzim. Yang datang pergi kuliah ya. Tadi pergi mana? Kita pergi kuliah. Awak pergi shopping kan? Aduh. Kuliah tak lekat. Oh, berkahnya hilang oh. Betul? Syukur alhamdulillah. Kalau boleh lain-lain kali kita ajak awak, okey? Kita rasa kita extra 4 inci dengan dia. Orang pergi kuliah, ada orang tak pergi kuliah. Kita dengan JKR yang dah puluh-puluh tahun tu tak. Awak tak pernah tinggal. Baiklah datang. Daripada pergi melawat Sogor. Contoh misal. Kita kutuk dia. Kita anggap pergi Sogor tu salah. Betul ke betul? Salah ke betul? Pergi Sogor salah ke betul? Salah ke betul? Takut nak cakap tu. Salah. Tak salah. Sebab kita tidak pasti. Syahadah kita tak menjawab. Kalau waktu ini waktu untuk dekat dengan Allah, maka pergi Sogor jadi salah. Bukan salah dari segi hukum, salah dari segi adab. Adab dengan Allah. Betul atau tidak? Kalau datang sini tak pakai apa-apa, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Salah ke tak? Itu salah syar'i, salah undang-undang, salah otak, salah semua. Tapi kalau setakat pergi Sogor, dia nak beli benda-benda yang benda-benda penting. Kata ada apa maksud yang selalu jam tu? Sale. Ya Allah, jalan tak boleh jalan, kenapa? Sogor sale. Ya Rabbi, betul tak? Jadi yang meninggalkan yang perlu, meninggalkan yang fardu, meninggalkan yang wajib. Tuntut ilmu wajib, pergi Sogor tak wajib. Tapi kalau ada keperluan, di sana wajib. Betul? Ada tak pergi shopping wajib? Tak. Tak ada. Beli kain kapan je wajib. Lain tak ada wajib. Betul atau tidak? Boleh pergi. Lain kali boleh pergi, lain kali boleh beli. Betul. Maka kekuatan yang kita nak angkat hari ini, 2 kalimah syahadah mesti jadi protector. Masukkan dalam kepala, ya Allah itu aku nak dekat denganmu, ya Allah aku tak nak langgar kamu, aku nak dekat, ya Allah aku nak buat apa yang kamu suka, ya Allah. Tertepuk kepala ni, banyak sangat cabang-cabangnya, antena bercabang macam ni. Ingat itu, ingat ini, duduk kuliah aja. Macam-macam ada datang. Sebab bila dah janji, aku dah janji kalau kamu hukum aku akan datang dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka, dari atas mereka, dari bawah mereka. Dari kanan memang dia tolak, tak payah pergi kuliah, Dr. Rubiah tu kan sedap, laser je. Baik, kau bicara lain tu okey je. Ada hadis ada Qurannya, ni cakap je banyak. Jangan. Itu tandanya iblisnya dah tolak dari kanan. Ya, betul. Nampak? Tinggal yang baik. Kalau dia dorong untuk buat yang buruk, maknanya dia datang dari kiri. Kalau dia tolong dari atas, kita nak lawan Allah. Okay? Alah, buat apa nak warak sangat? Ish. Awak kan dah ustaz. Kalau buat jahat sikit pun tak perasan. Sebab itu ramai yang walaupun ada ilmunya. Ramai yang tak sopan, ramai yang tak santun, ramai yang leza. Jelas? Kerana iblis dah janji dari atas, dia bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. So kita terkurung tapi tak rasa pun. Sebab tak belajar. Boleh nampak? Ataupun dah belajar bertahun-tahun, tak masuk. Dah masuk, tak pakai. Sebab tidak pernah takut ditanya Allah. Ada kekuatan. Tidak pernah rasa takut. Bila kamu belajar satu ilmu, Allah akan tanya kamu buat apa dengan ilmu itu. Bila kamu pakai, bila kamu kongsikan. Biar sikit. Notanya 2 baris je kuliah Dr. Rubiah. Tapi nak buatnya 2 tahun tak lepas. Daripada nota 10 muka tapi tak sempat buat satu pun, tak kepenat. Betul atau tidak?
Maka sekali lagi pada hari ini kita nak rasa bahagia, kita akan dapat bahagia hakiki. Bahagianya maknanya bahagia dekat dengan Allah dan terbayang syurga dan kepala. Dan bahagianya tak buat salah. Alah, macam baik sangat, aku tahu engkau tu dulu kaki segala kaki, udah nak baik tak jadi. Sebab ada orang tahu sejarah kita. Sebab itu dalam majlis ilmu jangan duduk dengan orang sebelah yang kita kenal. Ngongek. Nampak tak? Kita akan iblis akan bisik. Kau sembang. Lantak berceramah tu sembang seorang. Mesti duduk dengan orang lain. Setiap hari tukar tempat. Ini dah. Engkau tak tempat duduk kata bagi aku sebelah. Sebab itu tak pandai-pandai. Sebab duduk dengan orang serupa. Okay. Dia sembang serupa, alang kau macam nak baik sangat. Aku tahulah kau. Hari ni baik, esok entah mana-mana baiknya. Kita bukan jadi penyokong untuk baik, tapi penyokong untuk runtuh. Alah, tak payah tunjuklah warak sangat. Aku membaca Quran kau, tak cerita ke orang pun. Ya Karim, dia cerita tu bahagia sebenarnya. Ya Allah, aku tak sangka. Alah, aku dah buat hari dah. Dah renyuk balik kawan. Patutnya dorong. Itu kekuatan. Biarpun dia buat sikit. Istiqamah. Boleh nampak? Maka sekali lagi, dua kalimah syahadah buat kita bahagia. Bahagia sebab apa? Kita ada Tuhan. Kedua, kita dapat syurga. Kita diberi lesen masuk syurga. Dapat tak dapat tak tahu kita. Dapat tak dapat bergantung kita. Betul? Ketiga, kita tukar taraf dari orang kafir pada orang beriman. Itu yang bahagia. Keempat, kita jumpa Nabi. Kalau tak masuk Islam, tak ada dua kalimah syahadah, Nabi tak ada. Nabi tak kenal kita. Okey? Dan yang paling penting, kita ada Allah. Ini yang kalau kita kata, kalau lahir dari dalam tadi kita kata orang asli. Tadi dia tahu ada Tuhan, dia percaya ada Tuhan. Tapi dia tak tahu Tuhannya siapa. Okey? Kita tahu dah. Nas'aluka ya hafal. Tapi tak faham. Tak pakai pula tu. Nampak tak? Jadi dari hari ini tolong ambil satu je. Hari ini aku nak cakap pasal yang bari je. Yang mengurus je. Ampun ya Allah. Ya Allah, tak jumpa pula. Tak dengar apa Mi? Tak dengar. Atau Umi dengar macam mana gaya. Okey, duit banyak. Banyak sampah. Ya Allah, mau depan kedua. Jadi sekali lagi kita bangga kekuatan. Kita baru dapat satu poin je yang bahawa tolong bangun balik dua kalimah syahadah anak secara formal. Kita jadi saksi. Bila Allah tanya besok, siapa ajak anak kamu dua kalimah syahadah? Bukan ustaz, bukan kafar, bukan ustazah. Saya yang ajar, saya yang semat. Dan tolong bagi kuliah 5 minit syahadah tu apa. Okay, nampak dia meragam sikit. Kita dah syahadah kan. Aku bersaksi. Okay, aku faham dengan hati, faham dengan otak, akan ingat. Okay, ini kekuatan. Okay, sekejap. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, kita mungkin sambung bulan depan kalau ada rezekinya lagi lah. Okay, kalau kuliah masih on. InsyaAllah. Okay. Maka kekuatan pertama yang kita nak, kita ada 6 sebenarnya. 6 kekuatan yang nak dibina di sebalik dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah modal untuk semua kita jadi baik. Mukanya apa? Ceria, walaupun dia pakai. Betul tak? Sebab ceria itu ada walaupun tertutup. Masam tu ada walaupun. Buat apa buka kalau masam? Betul? Buka tu kan manis. Buka tu kan kita nak rasa mesra, nak bual. Khabar lama tak nampak lah. Awak ke mana? Awak tak nampak saya nampak awak. Dah bergaduh pula. Artinya belajar latih diri untuk baikkan bahasa, baikkan kekuatan, baikkan keyakinan dan hubungan dengan manusia. Okey? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu siapa? Anak cucu Mahni kitanya ni, anak dia kena cucu dia apa? Buah pinggang. Sakit kan? Operate ke apa dah? Belum lagi.
masih Belum. di hospital. Di hospital. Okey dan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang mengizinkan kami untuk terus hidup hingga ke hari ini. Ya Allah yang tidak pernah berhenti meninggalkan, menurunkan pada kami nikmat-nikmat yang tidak terkira oleh kami, ya Allah. Sedangkan syukur kami terlalu sedikit naik kepadamu, ya Allah. Maka angkatlah taubat-taubat kami atas rendahnya rasa syukur kami kerana kehadiranmu, ya Allah. Kami bercakap tentang 2 kalimah syahadah, pintu masuk untuk dekat denganmu, ya Allah. Kami bercakap tentang syahadah untuk menanamkan benih-benih tunjang tertinggi yang diangkat melalui kekuatan yang dibekalkan oleh Rasulullah, ya Allah. Kami tertanggal, ya Allah, benih ini, kunci ini, sehingga kami belajar agama. Tidak membuat kami rindu kepadamu, ya Allah. Tidak membuat kami rindu kepada Rasulullah, ya Allah. Tidak membuat kami rindu dengan syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami sedikit lagi hidayah, ya Allah, agar kami mampu mengubah jiwa anak-anak kami, ya Allah. Membaharui syahadah anak-anak kami, ya Allah, agar mereka benar-benar memahami bahawa syahadah ini adalah 2 perkataannya, 2 ayat, 2 kalimat yang sangat agung, ya Allah, yang kami dipasakkan dengan lidah tapi tidak sampai ke otak, tak sampai ke hati, sehingga dia tidak tertampil dalam pelakuan kami, ya Allah. Kami tetap mampu dengan dunia, cinta dengan dunia, ya Allah, sehingga cinta dengan akhirat terlalu kecil. Kerana syahadah kami tidak mendorong kami untuk rindu dengan syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari termulia ini, terbaik ini, kami mohon kepadamu, titipkanlah di sebalik hati-hati kami yang berada dalam genggaman jari-jari-Mu, ya Allah, agar kami mampu untuk mengubah hati kami, perasaan kami, pemikiran kami, ya Allah, akan menjadikan 2 kalimah syahadah hadiah darimu ini, wahyu teragung kepada kekasihmu ini, ya Allah, menjadi benteng, ya Allah, untuk kami membuat perubahan di bulan Muharram ini, ya Allah. Jadikanlah, bimbing, tunjuki kami, ya Allah, untuk terus berubah jadi hamba Allah yang paling mencintaimu, ya Allah, paling mencintai kekasihmu, ya Allah. Selama ini kami seperti arus-arus, ya Allah, tidak tetap pendirian, ya Allah. Yang ibadah kami yang bermasalah pun kami, ya Allah. Maka sekali lagi di hari yang terbaik ini kami menandatangan bersama, ya Allah. Bimbing kami, tunjuki kami, berikan hidayah tertinggi, ya Allah. Berikan pertolongan terbesar, ya Allah. Berikan keizinan yang meluas lebar lautan, agar kami mampu benar-benar mengubah hati kami, membasuh hati kami, untuk benar-benar mampu mencintaimu, ya Allah, merindui syurgamu, ya Allah, takut dengan nerakamu dan rindu dengan kekasihmu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu sedikit bantuan lagi untuk saudara kami, anak kami ini, Ahmad Zidan bin Ahmad Afiq, 2 tahun setengah, yang sedang diuji dengan kesakitan, masih berada di hospital. Sakit apa, ya? Operasi. Sedang menunggu giliran untuk menjalani operasi. Mudah-mudahan doa kami bersama ini Kau angkat sebagai ruang untuk memudahkan proses perawatan anak ini, dan jadikanlah anak ini akhirnya adalah calon-calon pejuang-pejuang agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesihatan itu datangnya darimu. Kami sahaja kadang mampu berusaha untuk meraihnya, ya Allah. Oleh itu jadi berkahkanlah segala usaha yang dilakukan oleh kedua ibu ayahnya dan semua pakar-pakar hospital yang berada di kelilingnya, ya Allah. Jadikan semua ubat yang diberikan jadi berkesan untuk membantu dia terus sehat, kerana di umur yang sangat muda ini dimudahkan segala urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Memudahkan kami untuk merasa
belas ihsan kepada sesama, membangun ukhuwah kepadamu, kerana-Mu dan untuk mencari redha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Memohon bersepuluh jari, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita terus sampai bersemangat untuk membenting diri, menjadi orang yang benar-benar yakin bahawa pertolongan Allah itu terus menerus datang kepada kita dan kita terus menerus mensyukurinya sehingga kita menghadap atau dijemput Allah insya-Allah. Jadi jumpa lagi panjang umur insya-Allah bulan depan, dan saya mendoakan semuanya dalam keadaan perlindungan Allah dan menjadikan dua kalimah syahadah sebagai protektor terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi.